Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membahaskan tajuk berkaitan sedekah. Seperti yang kita tahu, melakukan kebaikan adalah salah satu perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita, serta akan menghilangkan segala keresahan yang terbuku di dalam hati. Kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah seperti dengan beramal soleh, beribadat kepada Allah, menghormati kedua ibu bapa dan memberi sedekah. Sedekah yang kita tahu dengan membawa maksud pemberian sesuatu kepada seseorang yang lebih memerlukan dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya ditujukan kepada fakir miskin, sanak saudara, maupun untuk kepentingan fisabilillah. Selain itu, sedekah bukan sahaja dalam bentuk harta kebendaan, malah ianya juga boleh dipraktikkan dari segi pertolongan, mengajarkan ilmu, memberi senyuman, zikir, membayar zakat dan sebagainya. Tambahan pula, menginfakkan harta di jalan Allah adalah salah satu pendekatan Al-Quran bagi memanfaatkan harta serta dapat mendidik hati seorang mukmin. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan sifat orang yang bertakwa, Allah telah menyatakan salah satu daripada sifat itu ialah orang yang menginfakkan hartanya kepada jalan yang benar. Antara jenis-jenis sedekah yang paling utama ialah yang pertama, sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut sebagai sedekah sir, iaitu secara rahsia. Sedekah khafiyah merupakan sedekah yang paling utama kerana dilakukan secara sembunyi, ikhlas dan juga semata-mata kerana redha Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-271, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, sedekah dalam keadaan sihat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sihat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Okey, yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Adapun orang-orang yang bersedekah sementara keluarganya memerlukannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarganya lebih utama. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit ataupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajar kita kepada umat kita untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuanmu dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Akhir sekali, sedekah kepada keluarga seperti isteri dan juga anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebut dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 macam dinar harta dan penggunaannya. 1 dinar untuk engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar lagi engkau belanjakan untuk membebaskan hamba, 1 dinar lagi engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.
Antara adab-adab bersedekah ialah yang pertama, tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Yang kedua, ikhlas dalam bersedekah. Wajib mengikhlaskan sedekah hanya kerana Allah dan demi mendapatkan keredaannya. Sedekah dengan menunjuk-nunjuk dan berbangga diri menyebabkan kerugian di akhirat. Yang ketiga, mendahulukan sedekah yang wajib sebagaimana yang disebut dalam hadis qudsi yang bermaksud, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang aku telah wajibkan ke atasnya. Riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, tidak boleh menunda untuk membayar sedekah seperti zakat yang wajib tanpa adanya keuzuran. Yang kelima, sedekah atau zakat yang dikeluarkan hendaklah dipastikan diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan, seperti orang miskin, anak-anak yatim, janda dan sebagainya. Yang keenam, bersedekah dengan harta yang halal. Yang ketujuh, tidak mengungkit-ungkit sedekahnya sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Yang ke-8, wajib ke atas pemberi sedekah merenung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya kerana Allah memberikan rezeki yang lebih. Yang ke-9, mendahulukan sedekah kepada waris terdekat. Sedekahlah kepada orang miskin mendapat 1 pahala, sedangkan sedekah kepada kaum kerabat mendapat 2 pahala, iaitu pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, jangan buruk siku. Tidak harus seseorang mengambil kembali sedekahnya daripada orang yang menerimanya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud perumpamaan orang yang bersedekah kemudian dia mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahnya untuk memakannya kembali. Riwayat Muslim. Hukum bersedekah di dalam Islam adalah sunat atau dianjurkan. Jadi apabila kita buat perkara sunat tu, kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan, tidak akan mendatangkan sebarang dosa. Tapi, hukum bersedekah boleh berubah menjadi wajib jika seseorang yang berkemampuan tu bertemu dengan seseorang lain yang amat memerlukan. Jadi kat situ, orang tu wajib membantu orang yang memerlukan tu. Seterusnya adalah dalil bersedekah dalam Islam. Seperti yang kita tahu, bersedekah adalah salah satu amalan mulia. Jadi Allah melarang kita untuk bersedekah perkara yang tidak baik kerana bersedekah adalah salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Seperti yang Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat sedemikian dengan mencari maksud keredaan Allah, tentu kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Walaupun bersedekah adalah salah satu amalan mulia, tetapi tidak digalakkan untuk kita bersedekah sehingga keperluan diri kita serta ahli keluarga tak cukup. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, apabila seseorang daripada kamu yang berkeadaan miskin dan dia hendak bersedekah, maka hendaklah dia lebih dahulu mengutamakan keperluan dirinya. Kalau ada yang lebih, hendaklah disedekah kepada anak, isteri dan orang yang ditanggungnya. Kalau ada juga yang berlebih, hendaklah disedekahkan kepada kerabatnya atau kepada orang yang ada pertalian kerabat dengannya. Kalau ada juga yang terlebih, maka hendaklah disedekahkan kepada orang yang memerlukan bantuan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis seterusnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Allah tidak melebihkan seseorang hamba dengan kemaafannya, melainkan kemuliaan, dan tidak merendahkan diri seseorang, melainkan Allah mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim, Ad-Darimi dan Ahmad. Fadilat dan kelebihan bersedekah dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud, dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keridaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka renyah-renyah pun sudah cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Kelebihan bersedekah mempunyai 6 perkara, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang bersedekah. Allah menjanjikan banyak keutamaan dan ganjaran kepada mereka yang bersedekah. Hadis daripada Abu Hurairah daripada bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, yang bermaksud tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, sedekah dapat menghapuskan dosa. Hadis daripada Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'atu kama tudfi'ul ma'u an-nara, yang bermaksud sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, yang bermaksud bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu mempunyai 100 biji. Dan ingatlah bahawasanya Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikendakinya, dan Allah Maha luas kurnianya dan lagi meliputi ilmu pengetahuan. Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang keempat, harta orang yang bersedekah tidak akan dikurangkan oleh Allah. Hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zarallahu 'abdan bi'afwin illa izza, yang bermaksud tidak akan berkurang harta yang disedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Yang kelima, orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda berkenaan 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di hari akhirat nanti. Salah satunya adalah warijalun tasaddaqu bisadaqati fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu wa ma tunfiqu yaminuhu, yang bermaksud seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Riwayat Al-Bukhari. Yang terakhir sekali, yang keenam, terdapat pintu syurga khas yang hanya akan dimasuki oleh orang yang suka bersedekah. Hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, wa min kana min ahli sadaqatul du'i min babun as-sadaqah, yang bermaksud jika dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, jadi satu-satunya perkara yang boleh membersihkan diri setelah bertauhid dan bersolat adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Oleh itu, membelanjakan harta di jalan Allah merupakan tanda kepada kebenaran iman. Amalan bersedekah mempunyai pelbagai kelebihan dan juga manfaatnya kepada diri kita dan juga orang lain. Jika berkemampuan, janganlah pernah kedekut untuk bersedekah. Allah menjanjikan tempat yang paling mulia dan tertinggi bagi orang-orang yang suka bersedekah. Wallahu a'lam.